Khatib ni apa makna khatib? Khatib ni orang yang diberikan teks khutbah, dia baca. Belum tentu dia ada ilmu. Dia baca buku-buku, dia khatib, takkan dia salah? Dia mungkin salah. Kena khatib ni, tuan-tuan tahulah, dulu kawan kita tu, member kita je, bukan pandai mana, lama-lama dia berhenti pencen, pergi rajin duduk masjid, baca tajwid sikit, dia jadi khatib. Kemudian dia jadi nampak dia pula pergi buat keluar fatwa, kacau lah kan. Khatib bukan semua pandai. Kalau tidak musim hujan, dia tak baca pada hari yang terang benderang ini, maka dia tak baca macam tu kalau dia pandai. Syiah bermazhab kelima lah apalah. Tak nak jawab. Apakah kaitan sifat 20 dengan ilmu logik Aristotle? Kita sebut yang ni. Ketika itu tak ada lagi 20 ni. Ketika tu deal dengan 7, dengan 13. Semua ni kerana mereka react kepada ilmu falsafah yang masuk ke dalam dunia Islam. Dan kita kena bagi excuse juga. Ini siapa yang nak dengar ni, dia faham-faham, tak faham, buat tak, macam tak faham. Benda ni, dia kelebihan sejarah Islam dibandingkan dengan Christianity. Apabila falsafah serang Kristian drop, jatuh, tak dapat nak menangani idea Aristotle dan seumpamanya, juga sebahagian daripada apa yang di Plato yang sebut kan, termasuk dengan Neoplatonis. Mereka ni semuanya telah cakap benda-benda yang memang logik di sudut teologi ni, dan akal sendiri macam nak mengakui apa yang mereka kata, dan sebahagian apa yang mereka kata boleh di-argue lagi. Dan kalau kita dengar apa yang mereka kata, kita takkan berhenti, takkan stop untuk memikirkan apa yang mereka kata, kerana logik itu akan bermain dalam fikiran kita. Apabila masuk ke Christianity gagal untuk menangani idea-idea falsafah yang ditulis dalam buku-buku falsafah. Tapi hebatnya dunia Islam, apabila dia masuk ke dalam dunia Islam, umat Islam bangkit deal dengan idea ni, berurusan dengan idea ni. Bila nak berurusan dengan idea ni, macam serangan barat, pemikiran falsafah barat. Orang Islam tak duduk diam, kita baca Quran. Kita lihat orang Islam bangkit, belajar falsafah barat, jawab barat. Demikian realiti pada zaman itu, mereka belajar bagi falsafah tu untuk jawab falsafah tu. Di kalangan yang belajar, ada yang tenggelam. Di kalangan yang belajar, ada yang berniat nak mempertahankan Islam. Kita juga kena berikan kredit kepada Mu'tazilah, kerana dia telah berusaha pada satu peringkat untuk mempertahankan Islam dengan hujah-hujah falsafah yang dia belajar. Tapi dia mungkin tersasul juga kerana peringkat awal. Datang Abu Hasan Asy'ari, cuba membetulkan apa yang salah di kalangan pahaman Mu'tazilah. Dia telah berjaya sebahagian daripadanya. Datang orang kemudian mengkritik sebahagian apa yang dia sebut. Abu Mansur Al-Maturidi tak bersetuju dengan sebahagian Abu Hasan Asy'ari sebut. Datang orang yang kemudian memberikan pandangan yang lain. Al-Bulqi, Baqalani dan seumpamanya berbeza dengan Abu Hasan Asy'ari. Demikian juga apabila datang Ibnu Sina, sampai tenggelam dengan falsafah, akhirnya dihukum sesat oleh sebahagian para ulama. Datang Al-Ghazali, cuba deal dengan falsafah, dia mengkritik Ibnu Sina, bahkan dia mengkafirkan sebahagian Ibnu Sina dan seumpamanya, sehingga peringkat itu. Datang Ibnu Taimiyah, mengkritik sebahagian apa yang disebut oleh Al-Ghazali. Tapi semua ini adalah rangkaian daripada usaha untuk menangani masalah falsafah yang menyerang dunia Islam. Mudah-mudahan Tuhan ampunkan sebahagian mereka. Kita yang datang kemudian taklah boleh telan semua yang mereka bahaskan. Kita ambil yang manfaat. Adakah keperluan makcik di kampung tu yang baru nak tahu Islam, ataupun asing yang baru masuk Islam, patutkah nak habaq asing Allah ada lawan tiada, asing Allah dengar lawan pekak? Perlukah asing sampai peringkat tu? Asing tak pernah deal dengan falsafah ni. Abang kasih asing Allah Maha mendengar, you buat apa pun dia dengar, dia Maha melihat. Cukuplah. Yang nak pergi ulang balik benda tu buat apa? Dan zaman dia tu telah berlalu dan tidak ada keperluan lagi. Kita nak pergi cerita orang nak semayang Isya, nak bagi kursus saudara baru nak semayang Isya,
Kita pun syarah tentang pembahagian ayat. Ayat ada berapa jenis? Ayat mutlak, ayat panjang cerita ada. Lepas tu ayat mutlak ni, ayat laut boleh, ayat salji boleh. Sampai pukul 12 malam tak semayang lagi. Habaklah kat ni, cara ambil uduk sekian. Tak kira kita pergi ambil kat pipe tu. Habislah. Kok lepas tu dia dah masuk Islam lama, dah nak bersembang panjang. Cerita sikit-sikit tapi itu bukan keperluan. Siapa nak cerita salji, duduk ni pun duk hangat elok lagi saja main kat mana? Maka dengan itu balik kepada cara perbahasan salaf is the best. Deal dengan macam mana salaf. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu keperluan pun. Falsafah tak masuk lagi. Hadis Nabi bercakap dipujuk oleh bulan. Mana punya mamat roti apa pula tu. Ada hadis yang macam riwayat-riwayat yang seperti ini kadang-kadang disebut terutama dalam kitab-kitab yang menceritakan tentang kenabian, macam Dalail Nubuwah oleh Al-Baihaqi dan seumpamanya. Tapi riwayat-riwayat ini dhaif. Riwayat ini dhaif. Okey, apa ni? Sikit boleh kan? Ada makan kat mana pun. Makan tanpa GST. Macam orang tanya, apa hukum GST? Tak bayar. Kita ni, agama ni dia boleh guna macam-macam. Sebab tu agama ni boleh guna, agama Allah ni antara dua kesalahan yang buruk. Satu kesalahan maksiat pada Allah, satu kesalahan pemain agama Allah. Mana dosa lebih besar? Main agama Allah. Rosaknya kerana kita main agama Tuhan. Kita bagi jadi orang salah faham. Bani Israel dia sentiasa kena laknat sebab dia main. Orang kata jangan tangkap ikan hari Sabtu, dia tak ada hari Jumaat, dia pergi ambil hari Ahad. Hari Sabtu ikan main banyak. Dia kata aku tak ambil hari Sabtu, kami ambil hari Ahad. Tapi tujuan dia. Jadi agama penting untuk kita melihat tujuan. Mari kita keluarkan fatwa ke apa hukum GST, tak payahlah. GST cukai sama dengan cukai-cukai lain. Dari segi hukum cukai lah. Cukai boleh ambil. Kalau saya pendapat yang kata tak boleh ambil cukai seperti Al-Mawardi dan seumpamanya, pendapat yang terlalu dhaif dan tak praktikal. Tapi orang bukan tanya cukai tu. Orang tanya, cukai ni ambil nak pergi mana? Duit ada dah, urus macam mana? Bukan orang tak puas hati pasal cukai, banyak dah cukai orang kena. Tapi orang tak puas hati bagaimana cukai itu diuruskan. Jadi kita pun jangan duk pergi tanya ustaz apa hukum GST? Patut tanya ustaz apa hukum salah guna harta negara. Itu soalan nak betul. Bolehkah? Apa ni? Ni tulis short hand, long hand ni payah. Saya diminta memperagakan pakaian yang menutup aurat serta pakaian muslimah. Bolehkah saya jika saya memperagakan pakaian menutup aurat serta muslimah di atas pentas? Ada apa keadaan? Pertama, siapa yang nak tengok? Kedua, bila orang tengok tu, orang duk tengok baju ni elok boleh kita pakai, atau orang tengok aku tak boleh tahan tu tengok dia ni. Mana satu? Kalau satu orang pakai pakaian, dia pergi jalan depan muslimah juga, yang tengok okey, baju ni okey, tak apalah, satu industri lah. Macam kita berjalan pakai baju kok jalan, kita tengok, orang tengok kita pakai. Tapi kalau kita kena jalan dengan satu jenis jalan kan, catwalk, dog walk, apa lagi ni kan, jadi semua benda ni dia bukan soal pakaian, dia ada memperagakan diri yang menarik fitnah kepada diri dia. Maka ini hukum yang berbeza. Ini hukum yang berbeza. Ada soalan lisan?
Salam. Orang apa? Golongan arifin. Perkataan arifin diambil daripada perkataan arif. Arif ini biasanya ini juga sebahagian istilah yang muncul pada zaman perkembangan ilmu tasawuf. Mereka membezakan antara orang yang hanya tahu zahir tentang Tuhan dan benar-benar mengenali Tuhan sehingga merasai kehadiran Tuhan. Mereka bezakan antara musyahadah iyahu dengan musyahadah lahu. Yakni bagaimana perasaan merasai Tuhan lihat